Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Fadhil Amal. Kita masuk dalam bab besar Kitabul Jihad. Kitab jihad dah. Kitabul Jihad, kitab jihad. Jadi kelebihan amal ni bukan semaya best saja dah. Jihad pun satu amal yang besar dah. Amalan ni luah, termasuklah amalan berjihad, menegakkan Islam. Tapi jangan mudah tuduh orang menentang perjuangan Islam. Menentang perjuangan Islam sama juga menuduh orang tu menentang Islam. Sama je. Bukanlah benda sama, perjuangan Islam tu Islam lah sendiri dah. Jadi kita jihad ni nombor satu jihad perang lah. Kita tapi kalau barang tu tak sampai tahap tu, ke arah tu kena ada dah. Ke arah untuk menegakkan Islam kena ada dah. Cuma cara dia tidak semesti ikut contoh nama parti Islam, jemaah Islam, tidak dah. Ia luah konsep dia dah. Sebenarnya bawah ni jihad ni atas bawah pemerintahan dah. Dia tidak boleh kita sendiri-sendiri tanpa pemerintah, khalifah ke apa ataupun kerajaan lah. Pada kurang kerajaan yang menuntut perjuangan jihad perang ni. Bukannya memandang-mandang dah. Satu golongan, satu puak, satu kumpulan, satu parti merasakan dia lah seolah pemerintah. Dia bukan pemerintah, dia parti jemaah dah. Dia bukan pemerintah yang sebenar ulil amri. Itu pemerintah yang benar-benar ada kekuasaan ketenteraan, barulah dia boleh isytihad jihad dah. Bukannya semata-mata golongan tertentu dah. Dia juga punah ranah lah, pecah belah lah, perang sama Islam kuat lah kalau semua orang kira anggap dia sebagai pemerintah lah. Padahal dia bukan pemerintah. Boleh isytihad jihad pada pihak pemerintah lah. Kita sambung ni keutamaan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keridaan Allah, jual diri dia, yashri nafsahu. Mengorbankan dirinya dah. Beli ya. Dirinya dengan mencari keridaan Allah dah. Dia beli jiwa dia dengan cara redha Allah. Maksudnya dia korbankan diri dia dengan cara redha Allah. Dan Allah Maha Penyantun lagi Maha kepada hamba-hambanya. Wallahu raufun bil ibad. Surah Al-Baqarah ayat 27. Seterusnya ayat lain, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Perang ni mati ke diri bencilah dah. Tapi wajib. Boleh jadi kamu benci sesuatu perkara tersebut padahal ia amat baik bagimu dah. Bila tentu kita mati. So, kalau mati pun mati syahid mulia dah. Lepas tu untuk generasi kita seterusnya kemuliaan itu dengan jihad. Kalau kita main lemah, semangat, lembek ke, nak tindah kau ke, sampai bila dah? Jadi hamba kepada orang lain dah. Dan boleh jadi pula kamu menyukai suatu perkara tersebut padahal ia amat buruk bagimu. Tidak semua hak kita suka tu dah. Gaji besar, harta kaya, bukan molek. Benda tu kadang jadi merosakkan kita dan merosakkan keluarga kita dah. Allah lah Maha mengetahui sedangkan kamu tak tahu apa-apa pun kita tahu dah. Surah Al-Baqarah ayat 216. Faman yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang berperang jalan Allah lalu gugur atau memperolehi kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Kalau kita perang jalan Allah, mati syahid, satu pahala yang besar. Kalau menang pun tetap boleh pahala dah. Jadi mati syahid lagi lah besar pahala. Kalau menang pun tetap boleh pahala yang besar dah. Jadi satu pahala lah, satu amal kebajikan yang besar dah. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad jalan Allah
dengan harta mereka dan jiwanya. Dia orang beriman dah, masih mukmin lah, bukan orang munafik ke apa. Tapi dia tak pergi berjihad, tak sama dah dengan orang hak jihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka dah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu darjat. Satu kelebihan lah. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik syurga. Jadi orang tak berjihad pun tetap boleh syurga je. Jadi kita jangan sangka buruk orang. Jangan cepat kita menghina dah. Hak perang ni hak betul ni, perang jihad sungguh ni, bukan setengah teman politik tuduh orang ni menentang Islam ni. Nah, pada orang lain buat Islam ni betul-betul jihad lawan kafir dah. Bila-bila jihad lawan kafir pun orang yang tidak terlibat tu belum tentu dia masuk neraka. Ni syurga ni Allah janji kot. Nah, tetap boleh syurga orang tak pergi jihad pun dia. Kalau dia amal yang lebih daripada dosa dia ke, tetap boleh syurga. Dan kalau dia masuk neraka pun masuk syurga pula lepas tu dia. Kalau orang tu masuk syurga tapi kurang lah kalau dengan berbanding dengan berjihad ni. Dan Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jauh tikah dah. Syurga sama tapi darjat jauh tinggi dah. Pangkat di syurga tu, kedudukan di syurga, darjat dia tinggi jauh berbanding orang yang duduk saja dah tak pergi jihad lah. Iaitu berapa darjat daripadanya daripada Allah, ampunan serta karat rahmat dah. Dia banyak boleh darjat, lepas tu keampunan pun banyak, rahmat pun lebih banyak daripada orang yang tidak berjihad lah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 95 hingga 9. Ini betul-betul jihad lawan kafir dah. Bukan perang sama Islam dah. Lepas tu sebut jihad. Beratlah kalau kita tengok di Somalia dah. Beratlah kita tengok dah perang sama Islam. Di Syria pun dah. Tak tahulah gana apa jadi dah, sampai bila dah. Jadi benda-benda gitu kita kena faham berbeza dah. Berbeza dengan perang jihad dengan kafir dan perang mengaku perang jihad juga lawan sama-sama Islam ni. Dan pada firman Allah Taala lainnya, yang bermaksud orang beriman dan berhijrah. Beriman lagi, berhijrah lagi serta berjihad jalan Allah, tambah lagi berjihad 3 kali lah. Dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Darjat yang semakin tinggi dan itulah orang yang hak menang sungguh dah. Rabb mereka, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya. Jadi nak suruh gembira orang yang jihad, orang beriman, berhijrah dan berjihad ni, Allah akan berikan rahmat supaya gembira, keredaan dan syurga. Dah. Mereka memperoleh dalamnya kesenangan yang kekal abadi. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya dari syurganya. Sesungguhnya sisi Allah lah pahala yang besar. Surah At-Taubah ayat 20 hingga 22. Ayat lain pula. Sesungguhnya maksudnya bermaksud sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beriman ni syaratnya betul-betul beriman pada Allah dan Rasul dulu dah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang benar, orang siddiqin. Surah Al-Hujurat ayat 15. Jadi orang betul benar-benar beriman ni, dia tak ragu-ragu yang berjihad dengan harta jiwa mereka dah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Orang beriman ni Allah beli dah. Jiwa orang beriman, diri dia dan harta mereka ni Allah beli. Tapi gantinya Allah beri syurga. Diri orang beriman tu Allah beli. Mari bodimu dah, jiwamu, hartamu ke apa, mari. Allah nak dan Allah akan ganti dengan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Quran. Tak kira mati ke terbunuh, Allah telah tetapkan. Peris tak mana, tak mati-mati dah. Khalid Al-Walid peris tak mana, tak mati-mati dah. Balas sekali mati atas katil gitu dah. Jadi benda ni tak usah takut. Dia belum siapa aja tak mati. Tak peris pun dia siapa aja mati juga dah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Allah lah paling tepat janji. Banding dengan politik tak mana. Tak kira nama apa pun dah. Nabi ke apa dah. Tambah-tambah hak mengaku pakai serban pun lagi kuat ni pun. Jadi tak kira. Hak paling tepat janji ni Allah. Dia Allah janji dalam Quran hadis. Ya akan betul lah. Hak lain manusia tu sekadar yang mampu lah lebih. Bukan mestinya 100%. Mesti tepat belaka dah. Manusia gitu dah. Maksudnya sekadar upaya. Tapi Allah ni memang automatik, memang sungguh-sungguh Allah akan tunaikan janji. Allah akan berikan apa yang telah dijanjikannya syurga dah.
Dan siapakah lebih mendapati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan besar. Jual beli itu betul-betul beruntung. Lain belum tentu kita nego ada untung rugi. Tak kena sikit nunggunya bankrupt dah. Kaya napuk lah. Kita napuk orang bisnes ni kaya tapi nak boleh jaya dia. Macam-macam lah susah ni. Surat Taubah ayat 111 ni. Okay, ayat-ayat dalam hal keutamaan berjihad ni, dan orang-orang yang berjihad amatlah sangat-sangat banyak. Kami akan menyebutkan sebahagian daripadanya saja, dan sebahagian ini juga disebut dalam beberapa bab, insya-Allah banyak bab, bukan bab ni saja. Kebanyakan ayat jihad terdapat dalam surah Ali Imran, surah Al-Anfal, surah At-Taubah dan selainnya dah. Banyak dah. Wallahu musta'an, kita minta dah pertolongan daripada Allah. Lihat pula Al-Fatawa karya Ibn Taymiyah jilid 28 muka surat 308 hingga 309. Ia telah menyebutkan pembahasan yang sangat bagus tentang keutamaan jihad. Okey, keutamaan pergi pagi dan pulang petang dalam rangka berjihad fi sabilillah. Allah SWT firman, "Wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun." Dan mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal soleh pula dah. Nampak tu beribadah biasa je, relax dah, tapi setiap perbuatan mereka tu atas dasar jihad, perkara kebaikan tu akan dapat pahala berlaku dah. Kerana Allah akan memberikan balasan pada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Surah Taubah ayat 121 dah. Jadi benda yang baik tu Allah akan balas dah. Benda. Begitu juga setengah orang bincang mesti selawat dah. Dia kata beribu-ribu dah. Nak mimpi Nabi 15,000, 20,000 dah. Ya sebenarnya tidak. Matlamat tu mencintai Nabi ni tak nanti kau selawat biasa. Kita selawat dengan baca hadis ni pun satu selawat yang besar juga dah. Itulah yang diamalkan oleh para ulama ni. Para orang yang mencintai Nabi SAW. Dia cinta ingin mendengar kalam-kalam Rasulullah. Bukan ada cerita hak pelik-pelik betul-betul kata cinta Rasul dah malam cinta Rasul dah, cinta Rasul ni mai qasidah yang kadang-kadang berdusta atas Nabi dah. Dia akan mementingkan hadis yang sahih. Tu cara mencintai Nabi sambil-sambil selawat. Dah. Qasidah tu bukan selawat juga. Selawat tu Allahumma salli ala Muhammad dah. Alangkah baiknya sambil-sambil kita baca hadis, ada selawat situ serentak dengan selawat kan lebih baik berbanding dengan qasidah saja dah. Jadi kalau orang benar mencintai Rasulullah, bukan semata-mata qasidah, dia akan utamakan baca hadis Nabi. Dia nak tahu kalam Rasulullah, dia cinta mendengar kalam Rasulullah ataupun kata-kata Rasulullah. Dia berasa nak tahu Nabi kata gapo, nak tahu elok, rindu nak dengar kata-kata Rasulullah. Ni kata Rasulullah tak berapa beriman dah, lepas tu main qasidah saja dah. Tak kena. Ataupun selawat rakaat ada, selawat rakaat hadis Nabi tak berapa nak baca. Itu bukan cara cinta tu dah. Hadis kena 13 Imam Bukhari rahimahullah nombor 2792 meriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya pergi pagi ataupun siang hari dalam rangka berjihad fi sabilillah, pergi fi sabilillah ni asal dia, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Okey, al-ghadwah ni artinya keluar rumah di awal hari pagi dia. Ghadwah bahasa Arab tu maksudnya keluar awal pagi hingga tengah hari dia. Ar-rawhah pula keluar waktu dari gelincirnya matahari hingga petang ni. Tu istilah bahasa Arab ni. Kita keluar-keluar aja. Bahasa Arab ia lain-lain. Bahasa ia mendalam dah. Ghadwah ni maksud keluar pagi. Nah. Rawhah tu keluar juga. Tapi keluar pada waktu tengah hari sampai ke gharib malam lah. Nah. Sampai ke petang ni, lepas zuhur sampai ke petang tu dipanggil rohah ni. Jadi semua tu boleh pahala yang besar ni. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya ni. Dalam riwayat lain, ia menambahkan walaqabu qausin ahadikum minal jannati aw mawdi'u qidin, yakni sautahu khairun minad dunya wa ma fiha. Walau anna imra'atan min ahli jannati ittala'at ila ahli al-ardi la adaat ma bainahuma wa la mala'athu rihan wa nasifuha ala ra'sa khair min ad-dunya wa ma fiha. Sesungguhnya ukuran sehasta salah seorang dari kalian di syurga, sehasta dah, atau seukuran qaid, iaitu sepasang busu.
Sehasta ataupun sebasar panuh lah, kata-kata sepanjang panuh. Nah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Panuh dia, busuk panuh dia tu. Dah. Dan apa? Ataupun sehasta dah. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Seandainya perempuan penghuni syurga muncul ke dunia, nescaya ia akan menyinari bumi dan akan menyebarkan bau-bauan yang sangat harum dan kain penutup yang ada di kepalanya. Dah, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis sahih dah. Jadi cantik setara mana wallahu a'lam dah. Tu benda yang syurga healthy lah, tidak terlintas oleh hati ya. Tidak terlintas terbayar oleh mata, telinga, apa tak terbayar habis dalam otak tak terbayar, sangat-sangat cantik dan sangat-sangat hebat, sangat-sangat menarik. Sangat-sangat harum. Nah. Okey, lepas tu ni hadis sahih. Ni hadis riwayat tambahan hadis riwayat Bukhari lagi ni nak. Okey, atraf hadis tempat lainnya riwayat Tirmizi 1651, Ibn Majah 2757, Ahmad jilid 3 141, 157, 263, 264, Ibn Hibban 2609, Mawarid dan Abu Ya'la 3775. Humaid telah menjelaskan cara periwayatan hadis dalam riwayat Bukhari 2796. Sudah diketahui bahawa dunia dan isi-isinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan benda terkecil yang ada di syurga. Fathul Bari. Jadi kalau kita nak banding syurga ni, tak ada dah benda hebat setara mana. Kita berasa handset ke gapo yang paling hebat dunia ni. Ada benda lebih hebat daripada handset kita lah ni dah. Kedai yang paling canggih di dunia dah. Kereta Tesla lah, kereta api apa kan ya. Maglev. Kereta api terapung guna superconductor dah. Hebat sama mana pun hebat akhirat lagi lah. Benda lagi canggih. Jauh lebih canggih daripada dunia dah. Okey, catatan. Al-Munziri berkata dah. Al-Munziri ni ulama yang mengarang kitab Targhib wa Tarhib dah. Berkata saat menafsiri kata al-ghadwah adalah sekali pergi jihad. Dah. Dia kata roha artinya sekali pulang dari jihad. Dia pergi tu dah. Tapi bahasa asalnya ghadwah tu pergi pagi, roha tu pergi petang. Tapi ada maksud dia lain. Ghadwah ni maksud dia pergi, rohah balik dah. Wallahualam lah. Okey, hadis kena 14. Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1882 meriwayatkan An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula rijalun min ummati wa saqal haditha wa qala fihi la rawhatun fi sabilillah aw ghadbatun khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya sekelompok dari umatku. Kemudian ia, yakni Muslim, meneruskan hadis. Di antaranya beliau bersabda, sekiranya sekelompok dari umatku pergi siang hari atau pergi pada pagi hari dalam rangka jihad fi sabilillah, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tak kira pergi pagi ke, ghadwah. Dah. Ataupun wasaqal hadis wa qala fi la rawhatun fi sabilillah aw ghadbatun. Kira siang hari atau pagi hari. Kalau ia pergi keluar jangka jihad fi sabilillah, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis sahih. Ini hadis Muslim. Atraf hadis yang sama boleh lihat hadis Bukhari 2793, 3253 dah. Dalam riwayat yang keduanya wala qabu qausin ahadikum, dan seukuran hasta salah seorang di antara kalian dah. Benda hasta hak dia pergi dah mungkin panah ke apa dah. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dalam sanad Bukhari terdapat perawi bernama Falih bin Sulaiman. Diriwayatkan pula oleh Tirmizi 1649, Ibn Majah 2755 dan Ahmad jilid 2 532 dan 533. Semuanya dari beberapa jalur yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ke-15. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2892 meriwayatkan An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yawmin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alayha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alayha wa rahatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah aw al-ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alayha. Dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjaga-jaga sehari dalam rangka jihad fi sabilillah. Ribat ni jaga-jaga dah. Get ready ataupun jaga perbatasan ke apa dah.
Riba ni ataupun berjaga-jaga sehari dalam rangka jihad fisabilillah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Riba tu yamin fisabilillah khairu minad dunya ma 'alaiha. Dan tempat seukuran anak panah nah. Salah seorang dari kalian di syurga lebih baik daripada dunia dan isinya. Wa mawdi'u sauti ahadikum minal jannati khairu minad dunya ma 'alaiha. Jadi anak panah tu ditukar di akhirat tu hebatlah daripada dunia segala isinya, lebih hebat dah. Digantikan di akhirat esok. Serta berangkat siang hari atau pagi hari yang ditempuh seseorang hamba dalam rangka jihad fisabilillah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis sahih. Ni hadis riwayat Bukhari. Atrah je hadirat Muslim 1881 tapi itu tidak menyebutkan kata ribat. Dah. At-Tirmizi 1604, An-Nasa'i jilid 6 15, Ibn Majah 2756, Ahmad jilid 3 433 dan 337, Al-Bahaqi jilid 9 158 dan Al-Darimi jilid 2 202. Para penulis sunan tidak menyebutkan kata ribat kecuali Tirmizi sahaja dah. Ada perbahasan ni dari segi ilmiah dah. Jadi hak lain Bukhari dengan Tirmizi lah ada ribat. Hak lain tak ada dah. Ada perbahasan lah. Okay, hadis ke-16 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1883 meriwayatkan. An Abi Ayyub yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadbatun fi sabilillah aw rawhatun khairun mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Dari Abu Ayyub radhiyallahu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berangkat di pagi atau petang hari untuk jihad fi sabilillah lebih baik daripada dunia yang mana matahari terbit dan tenggelam padanya. Hadis sahih. Ini hadis riwayat Muslim. Atrah ya hadis yang sama boleh rujuk pada hadis An-Nasa'i jilid 6 15 dan Ahmad jilid 5 422. Okay, keutamaan orang yang pergi berjihad kemudian meninggal dunia nah. Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sesungguhnya kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah keampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Surah Al-Imran ayat 107. Mati jihad jalan Allah ni jauh lebih baik daripada dapat rampasan pergi lah. Nak cerita situ dah. Man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan masuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya lah. Nak hijrah tidak mati dah sebelum sampai ke tempat itu tujuinya lah. Maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah, boleh pahala dah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 100. Kira Allah ni kira bijaksana lah, tak serupa dengan kita dah. Dia boleh tahu dengan niatnya gapo ni orang ni, dia ketulusan ikhlas dia jadi pahala berganda-ganda walaupun tak sempat nak buat dah. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Dan orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh ataupun mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik di yakni syurga. Dan sesungguhnya, jadi sini ni hijrah bukan pergi, ni hijrah bagus dah. Macam fisabilillah dah. Jadi hak ni dah setengah lama meluaskan makna fisabilillah. Tak ada pergi apa hijrah kerana Allah jalan Allah pun macam fisabilillah dah. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam satu tempat yang di syurga yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Surah Al-Hajj ayat 48 hingga 59. Keutamaan orang yang hendak berjihad namun terhalang oleh sakit atau alasan lainnya. Allah SWT firman, La yastawil qa'inuna minal mu'minina ghairu ulid darar. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperan, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang yang gitulah, tak sama lah orang dengan berjihad lah. Surah Nisa 95. Jadi tetap lebih orang berjihad walaupun tidaklah kafir lah. Dia tak masuk jemaah dia, tuduh munafik dah, tuduh menentang perjuangan Islam. Dah tak kena tu dah. Orang betul-betul pergi ni orang kafir tentu pun tidak dituduh sebagai orang menentang perjuangan Islam kerana tidak bersama dengan jihad pergi dah. Lepas dah.
Okay, hadis ke-17 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2839 meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin faqala inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna sya'ban wala wajan illa wa hum ma'ana fihi habasahumul udhur habasahumul udhur. Dari Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah, orang tak pergi jihad ni, orang Madinah ni, hak tertinggal di belakang kita lah. Ada orang-orang yang tidak melewati celah atau lembah, melainkan mereka bersama kita dalam pahalanya hanya tertahan oleh huzur dia. Mereka ni ikhlas, tiba-tiba tak boleh terlibat perang jihad. Mereka tetap boleh pahala macam mereka pergi perang tak dia. Jadi keikhlasan ni gitulah. Kita tak boleh. Inilah kita payah nak menghukum orang. Ada orang ni tidak bersama kita, kau tidak nampak berjihad pun. Kadang-kadang boleh pahala lebih daripada kita. Dan kita kadang-kadang bunyi perang jihad. Tak ikhlas, ada tak ikhlas sudah lah ni. Kalau kita mengajar lagi lah ni, kita perang pun gitu dah. Kalau kita jadi ustaz mengajar, kononnya kita berdakwah lah, berjihad lah kononnya, berjuang menegakkan Islam dah. Tapi hati celah perut kita ni kadang kita tidak menyatakan kebenaran. Kerana ada unsur kepuakan, ada unsur kepentingan diri dia. Kerana ada unsur politik kekuasaan ke apa, dia tidak sebenarnya tidak ada benda yang tidak ikhlas walaupun yang mengaku jual Islam. Maka belum tentu boleh pahala dah. Dah. Kadang-kadang orang kapur biasa bukan keikhlasan mereka tetap boleh pahala berbanding kita ngaku ustaz, ngaku ulama ni. Okay, dalam riwayat lain nombor 4403 disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raja'a min ghazwati Tabuk fadana min al-Madinati faqala inna bil Madinati aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinati qala wa hum bil Madinati habasuhumul uzr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari perang Tabuk. Banyak berapa kali kita selawat ni baca hadis. Nah, oleh sebab itu ulama cari selawat dia bukan main qasidah ni, baca hadis sama lah. Dia baca hadis tak berapa berahi mana, tak berapa minat dah. Nak qasidah macam mana. Rasulullah SAW ketika kembali dari perang Tabuk dan mendekati kota Madinah, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidak mengadakan perjalanan jihad. Tak pergi jihad pun, nampaknya macam bukan berjuang Islam lah kita nampak ni tak. Tidak pula melewati lembah, melainkan mereka bersama kalian dalam pahala. Tengok dia ikhlas, dia boleh pahala besar daripada hak mengaku jual Islam ni. Para sahabat bertanya heran, wahai Rasulullah, mereka mendapatkan pahala seperti kami padahal mereka tertinggal di Madinah? Sahabat tanyalah. Beliau menjawab, ya, mereka di Madinah hanya saja mereka tertahan oleh uzur dia. Ada sakit ke ataupun tak ada kenderaan ke, tak ada kemampuan ke dah. Tak ada bekalan ke, jadi tak lagi pergi jihad, nyusuh bawa orang yang tak ada kegelapan begitu nak berjihad. Orang nak pergi Syria ke apa dak. Gitu. Kadang awak nyusuh sebabnya kemahiran. Tak ada senjata, tak ada pergi body saja ni. Ada sahih dah. Hadir Abu Daud 2508, Ibn Majah 2764 dan Ahmad 3 103 182. Yang boleh difahami dari ayat di atas surah An-Nisa ayat 95 bahawa ayat tersebut menguatkan makna hadis. Di mana ada keutamaan bagi mujahidin dibandingkan dengan orang tidak ikut jihad. Tak sah-sah je gitu dia. Lebih besar pahala orang ada kelebihan lebih daripada orang duduk saja dah. Tetapi dikecualikan orang yang tertahan uzur. Dia ni bukan dia nak pergi sungguh-sungguh tapi tertahan. Ada kenderaan ke sakit ke macam-macam. Seakan-akan mereka disamakan dalam hal keutamaan dengan para mujahid. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran seseorang akan mendapatkan pahala kerana niatnya yang ikhlas tu. Jika ia terhalang melaksanakannya kerana uzur, tetap je boleh pahala dah. Lihat Fathul Bari jilid 6 muka 56. Okay, hadis ni atas 14. Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1911 meriwayatkan. An Jabirin qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Dari Jabir radhiyallahu dia berkata kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam medan peperangan. Beliau bersabda dah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang lelaki, tidaklah kalian mengadakan perjalanan untuk berjihad dan tidak pula melewati lembah-lembah dah, melainkan mereka bersama kalian hanya tertahan oleh sakit. Macam duduk sekali bersama-sama boleh pahala jugalah.
Dalam satu riwayat disebutkan mereka bersama kalian dalam hal pahala. Hadis sahih. Kerana sakit kan terhalang, kerana uzur, mereka tetap boleh pahala dah. Atraf hadis tempat lain boleh rujuk hadis riwayat Ibn Majah 2765 dan Ahmad jilid 3 muka 300 ni. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 6 muka 56 berkata, yang dimasukkan dengan uzur adalah lebih umum dari sekadar sakit atau tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan. Banyak kali lah. Mungkin dia tak ada kenderaan dah, mungkin dia tak ada bekalan dah. Jadi dia tertahan oleh kerana tak mampu dah. Kalimah tertahan oleh sakit digunakan untuk alasan yang ghalib pada umumnya dah. Biasanya sakit, tapi kalau tak ada kenderaan, tak ada senjata ke apa, kerajaan pun tak sedia, dia pun tak ada senjata, tak ada pedah lagi dah. Mak menyusah dah. Nak makan tak ada bekalan, tak ada, dia dah. Jihad adalah puncak tertinggi dalam Islam. Judul di atas adalah bahagian dari hadis yang cacat, tapi kalimah puncak tertinggi dalam Islam memiliki berapa syahid, berapa penguat lah. Hadis ke-119. Imam Tirmizi rahimahullah dalam Sunan Tirmizi nombor 2616 meriwayatkan. An Mu'adz bin Jabal qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu. Wa nahnu nasiru faqultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'altani 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sedang bersama Rasulullah SAW dalam satu safar, dalam satu musafir lah, perjalanan musafir. Pada suatu pagi aku berada dekat dengan beliau, dengan baginda SAW, dan saat itu kami sedang dalam perjalanan. Aku bertanya kepada baginda lah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang boleh memasukkanku ke syurga dan menjauhkanku dari neraka. Baginda SAW bersabda, menjawab, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang luar biasa. Benda luar hebat ni, benda luar biasa. Sebenarnya perkara yang mudah bagi sesiapa saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa pun kalau benda tu Allah nak mudah, bagi dia nak, Allah nak, mudahlah orang tu mengamalkan perkara yang masuk syurga, jauh neraka dah. Kemudian baginda bertanya, maukah kamu aku beritahu pokok dari segala urusan, tiang dan puncaknya? Jadi Mu'adz bin Jabal, aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya solat dan puncaknya adalah jihad. Kena ada 3 kau tu, Islam, solat dan jihad. Hadis ini mengkotak, putus sanad dia lah. Tetapi lafaz terakhir, iaitu puncak segala sesuatu adalah jihad, terjatnya hasan. Ada satu lafaz tu disokong oleh hadis lain, kata hasan pula dari situ, satu lafaz tu. Hadis atraf ni, hadis tempat lain boleh rujuk pada hadis riwayat Ibn Majah 3973, Ahmad jilid 5 231, tetapi riwayat Ma'mar dari Asim mengandungi keganjilan ittirab. Sebagaimana jelaskan dalam At-Tahzib. Tahzib lah ni. Ibn Hajar juga dah. Hadis ini ada keterputusan antara Abu Wa'il dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Putus, ada sanad putus. Dalam hasyiah catatan Jami' At-Tahsil halaman 107 disebutkan Ibn Tahir berkata tidak pernah dikenal riwayat Abu Wa'il dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tak jumpa lah dua tu dah. Lihat Isabah jilid 2 162 hingga 163. Ibn Rajab juga telah menyebutkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah 195 hingga 196. Ia juga menyebutkan cacat lain, iaitu ia menyebutkan jalur Syahar bin Hawshab. Ad-Darqutni mengatakan ini lebih mirip dengan kebenaran. Padahal riwayat Syahar bin Hawshab dari Mu'adz bin Jabal adalah riwayat mursal. Ditambah lagi Syahar adalah perawi yang lemah pula dah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dirinya tidak menyebutkan kalimah dan puncak segala sesuatu adalah jihad. Tak ada riwayat tersebut. Lihat Irwaul Ghalil nombor 413. Sekalipun kalimah dan puncak segala sesuatu adalah jihad, dinilai sahih. Akan tapi saya melihat bahawa riwayat ini tidak sahih juga. Wallahu a'lam. Namun saya mendapatkan jalur lain seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Ahmad jilid 5 245 hingga 256 dan lain-lainnya. Lihat kembali Irwaul Ghalil. Semoga sahaja kalimah tersebut benar sahih dan ia punya syahid sokongan yang hasan dari riwayat Tirmizi 1644. Bagi orang cinta Rasul, ya cara benda ni lah. Ni cinta Rasul tak cara sahih tak sahih, pakai agama ni. Ya relax je orang berdusta atas nama Nabi. Saya kena Nabi ke apa dah? Bukan saya kena Nabi. Saya kena Nabi akan cara
Betul ke Nabi kata ni nak cakap aku nak berbuh ni. Kata-kata ulama kata tok guru, tok wali serupa dengan kata Nabi dah. Tu saya ke Nabi lebih daripada tok guru dia. Sepatutnya gitu dah. Ini keadaan orang ngaji lah, keadaan orang cinta Rasul yang mencintai kata-kata sandara itu dia tepat dengan Rasulullah SAW, tidak berdusta atas Nabi atau tersilap menyandarkan sesuatu bukan kata-kata Nabi dah. Okay, salah satu pintu syurga yang khusus bagi para mujahid. Hadis kena 20, hadis Abu Hurairah radhiyallahu dalam Sahih Bukhari nombor 1897 dan Muslim nombor 1027 serta lainnya meriwayatkan. Dia kata apa? Dah nak hang dah. Sudah. Hang dah. Hang juga. Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati ya Abdullah hadha khairun faman kana min ahli salah du'iya min babis salah faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menafkahkan barang siapa yang menafkahkan sepasang barang di jalan Allah, ia akan dipanggil dari salah satu pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah sesuatu yang baik. Barang siapa yang ahli salat, ia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Telah disebutkan sebelumnya pintu Ar-Rayyan khusus bagi ahli puasa sama halnya dengan ahli zakat dah. Dia sahih. Ada panggil dia lah. Jadi setiap orang ni dipanggil dengan amalan dia banyak mana banyak dah. Jadi masukkan dengan kata zaujai ini membelanjakan segala macam harta dari satu jenis. Lihat Fathul Bari seperti yang telah disebutkan. Okay, ketepaan berjihad dengan jiwa dan harta. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Hai orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nego gapo kita ni, nego hebat, paling bisnes yang paling baik, paling hebat, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, bisnes tu dah. Dan berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwamu dah. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu tahu mengetahuinya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di syurga Aden. Itulah keberuntungan yang sangat-sangat besar, nego yang sangat untung. Surah As-Saff ayat 10 hingga 12. Okey, hadis kena atas satu Imam Bukhari rahimahullah nombor 2786 meriwayatkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'min yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa malihi. Qalu thumma man qala mu'minun fi syi'bin min asy-syi'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min syarrihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah manusia yang paling utama. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang mukmin yang berjihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya, itulah manusia paling utama dah. Mereka bertanya lagi setelah itu, siapa lagi dah? Summa man. Siapa lagi dah lepas tu dah? Beliau menjawab, seorang mukmin yang mendiri di celah-celah gunung demi menghindari kejahatan manusia dah. Hadis sahih. Jadi zaman yang penuh maksiat apa ni yang menyendiri ni adalah bukit semua-semua waktu dah, ada masa tertentu. Hadis sahih dah.
Atrah ni boleh rujuk hadirat Muslim 1888, Abu Daud 2485, Tirmizi 1960, An-Nasa'i jilid 6 muka 11, Ibnu Majah 3978, Ahmad jilid 3 16 37 56 88, Al-Bahaqi jilid 9 159 dan lain-lainnya. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 muka 9 berkata, jadi maksud adalah apa yang dilakukan oleh seorang mukmin yang merupakan kewajipan atas dirinya, bukan orang yang hanya melaksanakan jihad tetapi melupakan kewajipan-kewajipan lain. Bila jihad pun kewajipan lain kena jaga, semaya puasa jaga, tanggungjawab harus nafkah dia jaga dah. Dengan begitu tampaklah fadilah kelebihan mujahid, keutamaan amalan berjihad mujahid ni dengan segala yang ia persembahkan berupa jiwa, raga dan harta untuk Allah SWT, barulah nampak kelebihan dia dah. Juga kerana manfaat jihad yang menular kepada yang lain. Jihad ni nak jaga bukan diri dia saja dah, nak jaga negara, nak jaga orang Islam yang lain supaya boleh beramal. Kalau tidak kena bunuh, kena khianat kepada orang bukan Islam dah. Kita kena jihad dah. Barulah segala yang persembahkan berupa jiwa, raga dan harta untuk Allah, juga kerana manfaat jihad yang menular kepada yang lain. Adapun mukmin yang mengasihkan dirinya menjauhi manusia berada pada tingkat di bawah mujahid. Hebat setara mana pun, orang yang takut buat maksiat ni bawah lagi pada mujahid. Kerana orang yang bergaul dengan manusia ialah yang tidak selamat dari melakukan dosa. Dia duduk dengan orang, dia buat dosa dah. Sehingga hal ini tidak sama dengan jihad. Tetapi hal ini harus dikaitkan dengan terjadinya fitnah. Kalau dia nak uzlah, nak tapa jauh pada manusia, kerana ada fitnah lah. Fitnah terhadap agama, benda-benda maksiat, benda-benda jahat dah. Artinya kalau terjadi fitnah lalu ia mengasihkan diri agar terhindar dari fitnah, maka pengasingan dari diri yang ia lakukan memiliki keutamaan. Atau apa-apa sama Islam dah. Dia pun elok lari jauh, tak usah terlibat. Dia takut bunuh sama-sama Islam dah. Takut berlaku tuduh orang lain menentang Islam dah. Takut benda gitu dah. Jadi dia pun lari daripada masyarakat yang boleh membawa peperangan sama orang Islam ke. Dia boleh elok dah. Al-Khattabi berkata yang dimasukkan dengan mengasingkan diri adalah meninggalkan ikatan pergaulan yang sia-sia. Kerana hal itu boleh menyibukkan pemikiran, membuang-buang waktu hingga melupakan hal-hal yang penting. Menjadikan berkumpul dengan kawan sama dengan orang yang memerlukan makan. Ia hanya memperbicarakan sesuatu tidak bermanfaat. Meninggalkan perbuatan semacam ini berarti memberikan waktu istirahat yang lebih diperlukan oleh badan. Tak jumpa orang ni, kalau dia boleh rehat. Wallahu a'lam lah. Hadis ke-622 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1889 meriwayatkan An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun an inana farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tara alaihi yabtaghil qatla wal mauta mazannahu aw rajulun fi ghunaymatin fi ra'si sya'fatin min hadhihi sya'fi aw batni wadin min hadhihi al-awdiyati yuqimus salata wa yu'ti zakata wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahul yaqinu laisa minan nasi illa fi khairin. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, di antara penghidupan yang paling baik bagi manusia adalah seorang lelaki mengekang tali kudanya untuk jihad fi sabilillah. Ia berlari cepat seakan-akan terbang di atas kuda tunggangannya. Setiap kali mendengar suara musuh datang atau saat menyerang musuh, ia selalu bergerak cepat demi mencari kematian syahid. Atau seorang lelaki yang sedang mengembala kambing di puncak-puncak gunung atau di tengah-tengah lembah, mendirikan solat, membayar zakat, menyembah Rabbnya hingga ajal menjemputnya. Ia tidak berhubungan dengan pada manusia melainkan dalam kebaikan sahaja. Jumpa manusia takut Allah, kalau takut buat dosa, jadi dia sorry kapung gunung mana dah. Hadis sahih. Beliau rujuk dalam atraf yang sama pada hadis Bahaqi jilid 9 muka surat 159. Okey, keutamaan orang yang berjuang dan menderita jalan Allah. Ada kelebihan pula, dia berjuang, menderita. Perang. Payah ni dak, hidup mati dak. Makan pun susah. Benda susah berlaku dia perang dah. Hadis ke-623 Imam Ahmad rahimahullah dalam Sunan Musnad Imam Ahmad jilid 2 muka surat 168 meriwayatkan. An Abdullah bin Amr bin al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hal tadruna awwala man yadkhulul jannata min khalqillah
Qalu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala awwalu man yadkhulul jannata min khalqillah al-fuqara'u wal muhajiruna alladhina tusaddu bihim as-sughuru wa yuttaqa bihim al-makarihu wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi wa la yastati'u laha qada'an fayaqulu Allahu azza wa jalla liman yasha'a min malaikatihi utuhum fahayyuhum fataqulul malaikatu nahnu sukkanu samaika wa khiratuka min khalqika afata'muruna an na'tiya ha'ula'i fanusallima 'alaihim qala innahum kanu 'ibadan ya'buduni la yushrikuna bi syai'a wa tusaddu bihimul as-sughuru wa yuttaqa bihimul makarihu wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada'an qala fata'tihimul malaikatu 'inda dhalika fayadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tahukah kalian siapa dari makhluk Allah yang pertama kali masuk syurga? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Rasulullah melanjutkan, yang pertama kali masuk syurga dari makhluk Allah adalah kaum fakir dan muhajirin. Ditugaskan menjaga wilayah perbatasan dan jadikan perisai segala apa ni? Perisai segala tu yang tidak diinginkan hingga dapat dihindarkan. Salah seorang dari mereka meninggal dunia sementara dalam dadanya masih tersimpan sebuah keinginan yang tidak mampu digapainya. Maka Allah merintah kepada siapa yang dikehendaki dari para malaikatnya datang dan ucapkanlah salam kepada mereka. Para malaikat menjawab, kami adalah penduduk langitmu dan yang terbaik dari makhlukmu. Apakah engkau merintah kami untuk mendatangi dan mengucapkan salam kepada mereka? Allah SWT firman, mereka adalah hamba-hambaku. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Yang tugaskan menjaga wilayah perbatasan dan jadikan perisai segala hal. Segala hal yang tidak diinginkan hingga dapat dihindarkan. Salah seorang dari mereka meninggal sementara dalam dadanya masih ada keinginan yang tidak mampu ditunaikan. Banyak lagi cerita tak boleh. Beliau bersabda, maka para malaikat turun mendatangi mereka dan dari segala pintu mereka mengucapkan salam. Semoga keselamatan dilimpah kepada kalian akibat kesabaran kalian. Dan sungguhnya bagi kalian sebaik-baik tempat kembali. Hadis sahih. Jadi ada menuntut tenang, wallahu alam lah. Kalau orang talabul ilmi ni, kadang dia cerita-cerita je nak habis kitab. Habis tafsir, habis apa dah. Kalau tak tahu lah boleh baca dah. Ada pedah tahu. Wallahu alam lah. Hadis sahih. Okey, rujuk hadis ni atrahnya tempat lain ada. Hadis riwayat Al-Hakim jilid 2 muka 71, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 1 muka 347. Dan Ibn Hibban jilid 2565 dari Jalal Ma'ruf bin Suwaid Al-Juzami dari Abu Ushana Al-Ma'afiri. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazar 3665, Zawaid dan Al-Majma' jilid 10 muka 259. Ma'ruf adalah perawi makbul sebagaimana dijelaskan dalam At-Taqrib. Tapi dalam riwayat Ahmad, ia Ma'ruf didukung oleh Jalur Ibn Lahiyah, perawi yang lemah. Dengan demikian hadis ini menjadi hasan lah. Apalagi Ibn Lahiyah juga telah menjelaskan cara periwayatan hadis ini kerana ia adalah perawi mukhtalid dan mudallis. Ibn Lahiyah terkenal lah, dia mudallis dan dia mukhtalid. Capu-capu hadis masih tua dah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya jilid 4 muka surat 144. Ia berkata, Abdurrahman bin Wahab menyampaikan kepada kami dari pamanku, pak saudaraku lah, Abdullah bin Wahab, dari Ammar bin Al-Haris dari Abu Ushanah Al-Ma'afiri. Inna awwala sillatin tadkhulul jannata al-fuqara'a al-muhajirin alladhina yuttaqa bihim. Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk syurga adalah kaum fakir dari kalangan muhajirin yang dijadikan perisai. Dia lah miskin, dia muhajirin lagi. Dia ni jadi penjaga batasai lah, perisai lah, jadi orang depan dalam benteng-benteng tu. Kalau kena orang ni dulu lah. Mati-mati orang ni dulu lah. Dia jaga benteng. Hadis ini sahih dengan berbagai jalurnya. Wallahu alam, akan jelaskan tentang fadilah kelebihan orang fakir insya-Allah. Okey. Seterusnya kita masuk dalam bab barang siapa yang berjihad, ia berada dalam jaminan Allah.
Hadis cacat. Hadis ni ada lemah ni cacat tentang keutamaan orang yang berkeluar dari untuk pergi jihad fi sabilillah. Hadis ke hadis kena atas Bapak Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abi Daud nombor 2494 meriwayatkan. An Abi Umamah Al-Bahli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fa yudkhiluhu al-jannata. Au yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin wa rajulun raha ila al-masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fa yudkhiluhu al-jannata au yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang akan dijamin oleh Allah. Pertama, orang yang pergi jihad fi sabilillah, dia dijamin oleh Allah hingga ia meninggal lah. Kemudian Allah memasukkannya ke syurga atau akan mengembalikannya mendapat kemenangan dengan segala sesuatu yang ia dapatkan berupa pahala dan ghanimah. Pahala tetap boleh, harta rampasan pergi pun boleh, ghanimah. Kedua, orang yang pergi ke masjid, dan Allah jamin juga, maka Allah akan menjaminnya hingga ia meninggal dunia lah. Kemudian Allah memasukkannya ke syurga. Orang yang pergi balik masjid semua ni, Allah jamin dia syurga dah. Dan ia akan kembali ke rumahnya dengan segala yang ia dapatkan berupa pahala dan ghanimah ni. Kelik gua macam ada ghanimah juga, harta rampasan pergi dah. Orang yang pergi ke masjid semua ni, dia boleh pahala dan ghanimah. Ketiga, orang yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjaminnya. Hadis ni mauquf, berhenti pada sahabat lah. Siapa dia sahabat ni? Abu Umamah Al-Bahili dah. Ada sahabat ni, ada kata bukan kata-kata Nabi, kata sahabat ni. Allah alam lah. Okey, atraf hadis yang sama boleh rujuk pada hadis riwayat Al-Hakim jilid 2 muka 173, At-Tabarani jilid 8 muka 7492, Al-Bahaqi jilid 9 muka 116. Ibn Abi Hatim juga menyebutkannya dalam Al-Ilal jilid 1 muka 309. Ia bertanya kepada ayahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Walid dan lainnya. Dari Al-Auza'i dari Sulaiman dari Abu Umamah secara mauquf. Bukan kata-kata Nabi, kata-kata sahabat. Ayahnya berkata, begitulah adanya ada yang mengangkat hadis ini hingga ke Rasulullah, tetapi yang paling tepat hadis ini mauquf. Kata-kata sahabat bukan kata-kata Nabi dah. Walaupun hukumnya boleh hukumnya marfu', tapi tetap lagi hadis ni kata-kata sahabat lain dengan kata-kata Nabi dah. Itulah perbahasa dah. Hadis kena atas daripada Al-Humaidi rahimahullah dalam Musnad Al-Humaidi ni 1090 meriwayatkan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun fi damanillahi azza wa jalla rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah wa rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah wa rajulun kharaja hajjan. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang berada dalam tanggungan Allah Azza wa Jalla. Pertama, seorang lelaki yang pergi menuju masjid dari masjid-masjid Allah. Allah pun jamin, Allah tanggung dia dah. Kedua, seorang lelaki yang keluar berjihad fi sabilillah. Allah tanggung jamin juga dah. Dan ketiga, seorang lelaki yang pergi untuk menunaikan haji. Allah tanggung dia, Allah jaminnya. Hadis sahih. Atraf dia tempat lain hadis Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya jilid 9 muka 251. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan hadis ini pada silsilah as-sahih 598. Ia berkata diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya jilid 3 muka 13 hingga 14. Dari jalur lain dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu'. Ini kata Nabi lah sampai kepada Nabi. Hanya sahaja yang mengatakan dan orang yang pergi untuk umrah ada juga tambah dah. Sebagai ganti seorang lelaki yang pergi menuju masjid. Gitu ada riwayat beza sikit dah. Okey, keutamaannya ikhlas dalam berjihad dan berjuang demi tegaknya kalimat Allah. Serta orang yang berjuang tanpa mendapatkan ghanimah lebih baik dari yang mendapatkan harta rampasan pergi ghanimah ni. Hadis kena atur daripada Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2810 meriwayatkan. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu yang berkata, seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW kemudian bertanya, seseorang berjuang berjihad demi mendapatkan harta rampasan perang. Seorang berjuang agar dikenang orang. Orang sebut nama dia dah. Suhu dah dia dah. Glamour dah. Selebriti. Dan seorang berjuang agar terpandang kedudukannya dah. Supaya orang tengok. Puji dia lah. Manakah disebut mujahid fi sabilillah? Di jalan Allah dah. Beliau orang berjuang jalan Allah. Siapa dia? Beliau baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, dialah yang disebut fi sabilillah. Litakuna kalimatullah yang aliyah dah. Dia untuk kalimah Allah itu tinggi, itu barulah fi sabilillah, untuk agama lah, ikhlas kerana agama dia. Hadis sahih. Bahagian awal hadis ni terdapat pada Sahih Bukhari nombor 123, Muslim 1513, At-Tirmizi 1646, Ibn Majah 2783, Abu Daud 2517, An-Nasa'i jilid 6 muka 123, serta At-Tayalisi yang penulis tahqiq 486 hingga 488. Tu okey, sambungnya pula hadis ke-107. Imam Nasa'i rahimahullah dalam Sunan Nasa'i jilid 6 muka 105 meriwayatkan, An Abi Umamah Al-Bahili qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajula ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu fa'adaha thalatha marratin yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu yang berkata, seorang lelaki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana menurutmu dengan seorang lelaki yang berjihad dengan mengharapkan pahala sekaligus ketenaran? Suhu lah. Ketenaran ni, suhu terkenal dah. Selebriti ke apa dah? Apa yang akan ia dapatkan? Beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia tidak akan mendapat apa-apa. Dia nak pahala tetapi nak suhu juga. Tak boleh dapat satu, tak ikhlas kita. Lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya hingga 3 kali tanya benda sama. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, ia tidak mendapat apa-apa. Pahala pun tak boleh, suhu pun tak boleh. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan melainkan yang dilakukan ikhlas dan semata-mata mengharapkan melihat wajahnya. Mengharapkan wajah Allah SWT. Jadi dia ikhlas kerana Allah SWT. Bukan kerana nak orang suhu dia jadi ustaz selebriti ke, jadi da'i ke, piu dia suhu. Dia dapat pujian manusia. Dia tak mahu dah. Jadi kalau dia ikhlas, tak mahu pujian manusia, barulah dia boleh pahala daripada Allah. Barulah Allah redha dia dah. Tidak agak, beratlah. Hadis ni hasan. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 6 muka 103 dan menisbatkannya kepada Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad jayyid, sanad yang bagus. Padahal hadis ini tidak terdapat dalam sanad Abu Daud. Imam Ibn Hajar Asqalani kata ada dah. Dia cek tak ada dah. Barangkali Al-Hafiz Ibn Hajar keliru dalam hal ini, tersilap. Tak pelik lah. Walaupun ulama hebat, kesilapan tu biasa sebagai manusia. Hadis 908 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1906 meriwayatkan, An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibuna al-ghanimata illa ta'ajjalu thulusai ajrihim min al-akhirah wa yabqa lahumus thuluth wa illam yusibu ghanimatan thumma lahum ajruhum. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pasukan yang berjihad fi sabilillah kemudian mendapatkan harta rampasan perang, melainkan mereka telah menyegerakan mengambil 2/3 dari pahalanya yang mestinya ia dapat di akhirat. Kalau boleh fi sabilillah wal ghanimah, kurang 2/3 dah. Ambil 2/3. Sehingga tersisa bagi mereka hanya 1/3 untuk bawa akhirat. Dan jika mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, kelak mereka akan mendapatkan pahala secara penuh. Hadis sahih. Hadis riwayat Abu Daud 2497, An-Nasa'i jilid 6 18, Ibn Majah 2785 dan Ahmad jilid 2 109. Keterangan dalam hadis ini adalah
Jika mereka selamat dalam berjihad dan mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, maka pahala mereka berkurang. Dan yang tidak selamat atau selamat tetapi tidak mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, maka pahala mereka penuh utuh dia. Tidak ada kekurangan. Sekat tu dulu dah. Apakah jihad merupakan amalan yang paling utama, kita bincang lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah.